Complicated di sini. Menteri Besar bertemu dengan Menteri Kanan. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Allahu Akbar. Lesu. Dah sampai ke penghujungnya. Esok akan menjadi penentu untuk PRU15. Dan pada hari ini, saya berada di sebuah lokasi yang saya kira amat menjadi tumpuan, penuh debaran, penuh cabaran. Di Parlimen P098, Parlimen Gombak. Kenapa dia mencabar, tuan-tuan? Kerana di sini, pertemuan sengit antara dua nama besar. Menteri Besar bertemu dengan Menteri Kanan. Datuk Seri Azmin Ali yang sebelum ini menang dalam PRU yang ke-14 menerusi tiket PKR sebelum berhijrah menyertai Bersatu pada Mac 2020. Namun kali ini beliau dicabar oleh seorang menteri besar yang juga besar namanya, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari yang kali ini bertanding di bawah tiket PKR bagi merebut kembali kerusi daripada Azmin Ali. Namun sebenarnya yang lebih menarik kerana di sini BN ataupun UMNO meletakkan seorang calon yang saya kira pun amat besar namanya, seorang tokoh silat, seorang pendekar yang saya kira turun ke kancah politik untuk menentang dua calon hebat ini, dan saya ingin sekali mendengar apakah sebenarnya yang mendorong beliau untuk masuk ke arena politik untuk menentang dua tokoh hebat dalam dunia politik ini. Bersama dengan kita pada hari ini Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin, calon BN bagi Parlimen Gombak. Jom kita. Okey, telah pun dimukadimahkan. Kena ubah tempat ni. Sebab Datuk Megat kita ni dia memang tak selesa dengan sebelah kanan. Tapi tak apa. Saya okey je mana-mana pun Datuk. Tak ada salah punya kan. Okey, tapi dia lah lain macam sikit. Orang-orang silat kan. Dia punya aura dia, roh-roh dia kan. Okey. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma suara dah hilang lagi satu hari. One more day ni. One more day. Semua orang saya pun dah habis dah. Dah habis huru-hara dah kan. Okey, tadi telah pun dimaklumkan bahawa kerusi P098 Parlimen Gombak ni, dia kerusi yang saya kira amat jadi tumpuan seluruh negara. Selain dari Tambun yang mana pun menjadi tumpuan besar, juga kita ada juga lain-lain kerusi yang juga sengit seperti di Pagoh dan sebagainya. Tapi di sini dia lebih menjadi tumpuan kerana dia unik, Datuk. Dia unik kerana tiga penggal Datuk Seri Azmin Ali menang di sini dengan cukup bergaya sebenarnya. Pada PRU yang ke-14 majoriti 48,000. Hoi, gila punya angka. Besar. Tapi time tu dia menang dengan tiket PKR. Betul. Sebelum dia berhijrah ke Bersatu pada Mac 2020. Dan kali ini dia bertemu dengan seteru yang juga hebat, iaitu Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari. Yang juga menang di dalam dalam Parlimen Gombak juga. Mana Dun ya? Dun Sungai Tua. Ya, Sungai Tua. So maksudnya dua sosok ni ialah mereka yang memang terkenal dalam Gombak. Seorang menang Parlimen, seorang menang Dun. Seorang Menteri Besar, seorang lagi Menteri Kanan. Betul. Menteri Kanan. Dan sekarang ni pendekar kita. Presiden Pesaka hadir sebagai pendekar untuk menentang dua calon ni. So macam mana Datuk boleh rumuskan pemilihan Datuk untuk menentang dua calon ini? Ya, pertamanya saya ucap terima kasih pada Azrul dan Harian Metro. Memang saya mengakui daripada awal saya telah jelaskan ini bukan satu pertarungan yang mudah. Yes. Dua-dua ni adalah merupakan, kita kena akui mereka adalah figura dalam politik dalam negara. Dan pastinya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seorang Menteri Kanan dan seorang lagi Menteri Besar. Yes. Segala kekuatan kementerian, agensi, kerajaan negeri dan sebagainya ada bersama dengan mereka. Betul. Dan dengan jumlah yang disebut tadi 48,000 majoriti. Besar. Terlalu besar. Dan tetapi ini tidak langsung melemahkan semangat saya bila diamanahkan oleh parti, dan pastinya dengan sokongan dan dokongan daripada jentera parti terlebih dahulu, ianya memberikan kita satu rangsangan untuk tidak ada benda yang mustahil. Tidak ada benda yang mustahil kerana dalam politik ini dia berubah-ubah. Dia very dynamic. Mungkin kalau kita tengok balik sejarah pada PRU yang ke-13, Datuk Seri Azmin masa tu incumbent hanya menang 4,000 saja. 4,000 majoriti dalam Pakatan Rakyat. Barisan Nasional mendapat 50,000 waktu itu dan beliau mendapat 54,000. Dan Gombak ada sejarah pernah dimenangi oleh Barisan Nasional, ahli parlimennya pada tahun 2004. Tetapi ini dia very dynamic lah. Dia berubah mengikut situasi, mengikut politik di peringkat, suasana politik di peringkat nasional.
Tetapi mereka, pengundi Gombak dia tidak statik, dia tidak terikat kepada sesuatu parti. Mereka melihat demografi secara keseluruhan, suasana, the feel good factor, dan ini boleh berubah kali ini juga. Sebab itu saya menerima amanah ini dengan rasa satu tanggungjawab yang besar, dan pastinya kita boleh berikan saingan yang sama, dan selebihnya kita serahkanlah kepada pengundi Gombak yang saya pasti dan amat yakin mereka tahu apa yang telah berlaku pada 2018. Benar apa yang saudara Azul sebut tadi. Kedua-duanya ni merupakan daripada parti yang sama. Betul. They were like brothers. Mereka ni, kita tahu Amiruddin anak didik kepada Azmin. Betul, setuju. Tetapi hari ini mereka bertembung sesama sendiri, dan kita, naratif yang saya buat jelas di Gombak, kita tidak ikut campur urusan mereka. Mereka sedang berperang habis-habisan. Tan Sri Muhyiddin datang ke Gombak semalam, Anwar Ibrahim datang ke Gombak. Misi mereka hanya satu, membunuh pengkhianat. Yang ni pula kata yang ni mismanage. Yang ni kita tak mau ambil tahu. Ini bukan soal dan urusan kita. Urusan kita ialah apa yang boleh kita tawarkan kepada rakyat di Parlimen Gombak. And I think majority rakyat Gombak not interested lah. Tidak berminat untuk tahu, dan jangan kita gunakan undi rakyat untuk membalas dendam kepada setru politik masing-masing. Our narrative is clear, ialah untuk memberikan perkhidmatan. Apa yang boleh kita tawarkan untuk menjaga rakyat dalam kawasan Parlimen Gombak. Ya, tapi okey tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada situasi 2018 ketika PRU yang ke-14, sebenarnya Datuk Seri Azmin Ali ketika itu menang masih lagi menggunakan tiket PKR. Dan pada kali ini beliau bertanding di bawah tiket PN dan juga di bawah Parti Bersatu PTBM. So Datuk, kalau kita lihat juga sejarah Gombak ni, sebenarnya sebelum Azmin Ali memang BN pun. Memang BN pun. Dan pada PRU yang ke-12 barulah Datuk Seri Azmin Ali merampas. Tapi dengan menggunakan bantuan PKR. So adakah situasi kali ini bila mana beliau bertanding di bawah tiket PN akan mungkin merencatkan ataupun mungkin menghilangkan populariti beliau ketika beliau bersama dengan PKR? Secara logiknya, mungkin itu berlaku secara logiknya. Kerana saya fikir undi yang dia dapat dahulu dengan jumlah majoriti yang begitu besar ialah pertama, segala undi penyokong parti PKR sendiri. Keduanya, penyokong daripada kaum Tionghoa, orang Cina. Yang kita fikir masa itu mendapat jumlah undi yang cukup besar. Tak silap saya waktu itu hampir 97%. Kita hanya mendapat lebih kurang 3% saja undi daripada orang-orang Tionghoa. Dan mereka juga mendapat jumlah undi yang agak besar daripada kaum India. Dan waktu itu ada pengaruh Tun Dr. Mahathir, penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir. Kerana di Gombak ni ramai di kalangan ex-government servant, high rank government officials, retired, yang berada dalam kawasan Parlimen Gombak. Dan mereka ni berada era Tun Dr. Mahathir. Dan waktu itu dia juga mendapat sokongan daripada segala sudut. Generasi muda yang inginkan perubahan, dengan tawaran-tawaran yang menarik. Semuanya ini masuk dalam bakul undi dia. Namun hari ini bila berlaku perpecahan di kalangan mereka, logik angka akan menyatakan sepatutnya dia terbelah kepada dua, berpecah. Dan Barisan Nasional waktu itu, walaupun dalam keadaan yang paling sukar sehingga kita kalah di peringkat kerajaan persekutuan, tetap ada 26,000 pengundi yang mempercayai Barisan Nasional dan telah memberi undi kepada Barisan Nasional. Dalam keadaan BN paling lemah dalam sejarah, sehingga kita kalah pilihan raya. Jadi sebab itu saya dan rakan-rakan, saya dapat tawaran waktu itu. Kerana macam Saudara Azul sebut, saya juga waktu itu sebagai Presiden Pesaka, memangnya tawaran-tawaran ini datang untuk supaya menyertai kerajaan, government of the day waktu itu. Tapi saya tidak berhijrah atau lompat kerana saya menghormati amanah 26,000 orang yang telah mengundi Barisan Nasional. Dan saya istiqamah, terus kekal berada dalam BN, dan kita bekerja kuat, kita berikan perkhidmatan kepada rakyat dalam kemampuan yang kami ada. Sebagai Ketua UMNO Bahagian Pengurusi Barisan Nasional Parlimen Gombak, kita buatlah apa yang termampu dalam segala bentuk tekanan yang kami ada, kami teruskan. Dan Alhamdulillah mereka yang berpecah,
yalah, bukan urusan kita, mereka pecah, pengkhianatan berlaku antara mereka sama sendiri, dan kita terus kekal bertanding. Dan saya yakin kalau mengikut sentimen itu, maka akan berlakulah perpecahan undi. Malahan di peringkat BN, saya tak fikir we can go lower than that. Mungkin kita bermula dengan satu angka yang mungkin lebih sedikit daripada 26,000, dan itulah our startup, itulah modal kita untuk masuk dalam gelanggang pilihan raya di Parlimen. Tapi Datuk, itu melihat kepada situasi antara PKR dan juga Bersatu. Bagaimana pula dengan kemunculan PAS yang sebenarnya pada PRU yang ke-14 juga mereka memperoleh 17,537 undi, agak besar juga. Dan adakah undi ini akan membantu Azmi Ali dalam PRN dalam PRU ni? Benar, dari segi kerjasama politik, PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi dari segi hubungan, sebab itu saya jelaskan hubungan baik antara saya dengan PAS, pimpinan PAS di Parlimen Gombak ni terus baik. Kami kekal bersahabat, bersaudara, tidak ada permusuhan. Saya dah bagi tahu jentera Barisan Nasional jangan ada pertikaman lidah, jangan ada terlanggar bahu dan sebagainya. Kerana majoriti jentera yang sedang bekerja untuk Perikatan Nasional ni adalah jentera daripada PAS. Kita kena akui PAS mempunyai agak signifikan jentera yang kuat di Gombak. Tetapi ini 17,000 itu tak boleh kita katakan dia akan dapat secara en bloc, solid. Kerana akhirnya soal mengundi ini ialah waktu mengundi hanya kita dan Allah saja yang tahu siapa yang akan kita undi. Dan saya percaya semua orang akan buat penilaian yang baik sebelum mereka membuat keputusan untuk mengundi siapa. Tapi Datuk, kata orang, bila gajah dan gajah berperang, kadang-kadang kancil boleh menang. So Datuk mungkinlah bukanlah kancil, besar. Besar. Nama pun besar, seorang pendekar di medan silat. Tapi dalam arena politik, nama Datuk Seri Azmi Ali dan juga Datuk Seri Amiruddin terlalu besar bagi orang yang di luar sana. Betul. Dan sekarang ni mereka kedua-duanya seakan-akan macam dilihat sebagai potential di Gombak. Dan ramai orang melupakan nama Datuk Megat Zulkarnain. Sedangkan sebenarnya BN juga pernah menang besar di Gombak sebelum ini. So adakah Datuk merasakan bahawa pertelagahan atau pertembungan dua ini boleh memungkinkan Datuk untuk mendapat kelebihan dalam PRU ni? Saya tidak bersetujulah kalau itu merupakan cara untuk menang. Kerana pada saya mesti menyerahkan kepada pengundi di Gombak untuk melihat apakah kepentingan mereka untuk mengundi Barisan Nasional. Walaupun ditohmah dan difitnah oleh mereka, kononnya Barisan Nasional diletakkan label-label yang tertentu. Tetapi majoriti orang Gombak yang mengenali saya tahu kepribadian saya bagaimana, mereka tahu cara kepimpinan saya bagaimana, dan saya fikir bukan kemenangan BN di Gombak ni bukan berdasarkan kepada faktor itu, jika diizinkan oleh Allah. Dengan rasa rendah diri, jika Allah mengizinkan, bukan kerana faktor peperangan di antara mereka, tetapi kerana keyakinan pengundi kepada Barisan Nasional. Saya bertemu dengan ramai anak muda. Malam tadi ada pertemuan himpunan santai anak-anak muda. Santai anak muda, Dan majoriti anak-anak muda melewati Saya tengok. Adalah anak-anak muda yang saudara Azrul pun dengar, yang telah mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang lepas. Dan mereka hari ini mengundi BN, mereka dah menyatakan secara terbuka, no longer secret. Mereka ambil mic, we will vote untuk Abang Megat. Pertama, mungkin sebab body, mereka kenal saya secara peribadi, not so much on party. Sebab itu pelbagai sebab oleh pengundi Gombak ni membuat keputusan. Tapi tak apalah, kita akui mereka sedang ada masalah sama mereka, tetapi itu tidak menguntungkan kita. Sebenarnya merugikan mereka bila rakyat melihat pertembungan secara terbuka, peperangan yang dibuat secara terbuka, diumumkan secara meluas. Akhirnya rakyat bosan. Dan apa yang dia kata pada saya tadi semalam, we kick both of them out. Dua-dua out. Dua-dua out. Jadi senang. Pilih yang baru. Dan pilih yang baru kerana banyak isu dan masalah di Gombak yang tak selesai. Walaupun sepatutnya kita beruntung di bumi Gombak ni. Saya lahir sini, bukan luar negara. Saya lahir di bumi Gombak. Saya bersekolah di Gombak. Saya menginap dalam Parlimen Gombak.
sepatutnya dengan adanya 2 orang menteri besar daripada Gombak selama 15 tahun ini, Gombak tidak sepatutnya seperti hari ini. People don't talk about jalan yang teruk, sampah yang tidak diurus. Tapi apakan daya, 2 menteri besar di Gombak, akhirnya masalah itu masih tidak selesai sehingga hari ini. Jadi mungkin sebab itulah saya fikir akhirnya rakyat Gombak akan membuat pendirian, dua-dua keluar, berilah peluang kepada yang baru. Tapi bukan atas sifatnya sebab perpecahan di kalangan mereka. Faham? Orang faham, orang kenal. Datuk Megat orang silat. Pendekar. Kalau pergi dekat game-game luar negara, hoi, ini dia ni yang lompat, yang masuk tengah-tengah gelanggang, pegang orang ni, macam ni. Lain macam. Ya, benar-benar lah. Saya pergi risau, naik belum rumah, lompat tu kan. Tapi, okey Datuk. Peratusan pengundi di sini, demografinya pun kita lihat memang majoriti Melayu yang sangat besar. Ya, 70% kot. Betul. Kan? Betul. Jadi dengan semangat kemelayuan, dengan semangat persilatan dan juga dengan semangat yang dibawa daripada Tan Sri Ahmadin lagi, arwah yang memang cukup terkenal di sini. Adakah itu menjadi antara faktor yang Datuk rasa boleh memberi satu keyakinan kepada orang-orang Melayu terutamanya untuk bagi undi solid kepada, bukanlah solid, bagi undi kepada pendekar ni. Kan? Okay. Saya mesti berterima kasih dan saya akui. Di hujung nama saya ada nama Allahyarham ayahanda saya. Yes. Dan ramai yang saya jumpa, mereka ada yang bosan dah. Mereka dah tak tahu mana parti, who to trust. BN ke, PN ke, PH ke, atau mana-mana parti yang lain. They just sick and tired. Mereka bosan melihat kan. Dia pening apa yang berlaku selepas 2018. Akhirnya ada sesuatu yang akan mendorong mereka untuk keluar mengundi dan mengundi, yakni faktor Allahyarham ayahanda saya. Dan terlalu ramai. Saya mesti akui, saya mengucapkan terima kasih kepada pengundi Gombak yang rata-ratanya memberikan keyakinan itu kerana saya ni anak Allahyarham Omardin. Yes. Dan mereka percaya dengan didikan yang ditinggalkan oleh Allahyarham ayahanda saya mampu menjadi seorang pemimpin kecil yang akan menjaga amanah dan mandat ini sebaik mungkin dengan jujur dan ikhlas, sebaik-baiknya. Jadi saya akui itu memang ada. Antara faktornya. Dan itulah yang merangsang saya untuk lebih, jika ditakdirkan oleh Allah dengan sokongan pengundi, undi dia pengundi, saya akan jaga amanah itu sebaik mungkin untuk tidak, kerana saya masih ingat waktu awal saya menyertai politik secara serius, Allahyarham ayahanda pernah sebut, kau jangan lupa di hujung nama kau ada nama aku. Kalau baik yang kau buat, maka alhamdulillah aku juga mendapat pahala daripada didikan. Tetapi jika kau berbuat sesuatu yang tidak baik, engkau mengheret aku sama merosakkan nama aku walaupun aku telah meninggal nanti. Dan amanah itu akan saya pikul dan akan saya ingat, insya-Allah buat selama-lamanya. Baik Datuk, pertambahan pengundi cukup besar. Saya dah pergi tengok ke 25 calon saya jumpa. Majoriti 20,000, 30,000. Tadi rupanya di Kapar pun 60,000 lebih. Dan rupanya di Gombak pun ramai. 65,632 pertambahan pengundi. Dan kali ini pengundinya seramai 206,744. Hoi, besar. Besar. Dan juga untuk mana-mana semua, pengundi di bawah usia 40 tahun, saya kira kat sini lebih kurang hampir 100,000 orang. Betul. Di bawah usia 40 tahun. Orang muda. Ya. Jadi Datuk, faktor orang muda ni dia suka tengok fighter. Selalu macam begitu. Dia suka fighter. So Datuk macam Datuk untuk nak dapatkan mereka ni. Saya setuju. Ada ketika bila sesiapa parti tidak lagi boleh dipercayai, maka mereka akan melihat kepada tubuh badan. Yes. Body. Yang mana dilihat boleh bersuara dan berani. Dan saya dengan rasa penuh keinsafan, saya bertemu dengan anak muda. Rupanya apa yang berlaku di Dewan Negara pada 2019, bila mana senator daripada DAP membawa cadangan untuk menggugurkan Perkataan Islam dalam kad pengenalan, ditentang habis-habisan oleh saya. Dan saya akui waktu itu saya memang emosional. Yes. Sebab ini soal Siapa agama. tak kenal kalau naik emosi dia. Jangan buat gila. Sebab itu soal agama. Yes. Dan saya percaya apa pun akan saya lakukan untuk mempertahankan apa yang telah kita persetujui. Dan Azrul, saya
rupanya saya feel honoured. Saya anggap ini satu penghormatan dan memberi rangsangan pada saya. Dia kata, bang, kami tengok video tu. Kami tengok dalam YouTube. Bagaimana you pertahankan. Dan inilah yang kami nak. Kami nak, because mereka ada yang dah berjaya dalam kehidupan mereka. They are a lot of professionals. Yang mereka inginkan seorang pemimpin yang mereka rasa boleh menjaga amanah itu dengan baik. Diorang tak perlu, ada bagi tahu saya, Bang Megat, kami tak perlu goodie bag ni. Tak perlu hantar goodie bag rumah kami. Sedangkan kami sendiri buat kutipan di kalangan jiran-jiran, memberi bantuan kepada penduduk sekitar dalam waktu kena PKP. So kita tak perlu goodie bag kepada wakil rakyat. Tak perlu. But we need leader. Kami perlukan seorang pemimpin. Dan bila mereka tengok itu berlaku dalam keadaan saya waktu itu pembangkang, berlawan dengan wakil kerajaan lah DAP dalam Pakatan Harapan. Dan tidak ada dua dalam fikiran saya waktu itu. Saya mesti lawan habis-habisan. Kalau kena tangkap pun apa nak buat. Dan saya pertahankan kerana ini adalah sesuatu yang saya fikir telah melanggari garis yang sepatutnya jangan dilanggar. I think they have too much. They have hit you below the belt. Dan bila mana tidak ada seorang pun pemimpin dari Pakatan Harapan, termasuk dua-dua calon yang sedang bertanding sekarang mempertahankan Islam yang nak dicadangkan, digugurkan daripada Kad Penalan, itu rupanya memberikan sesuatu kepercayaan kepada pengundi. Kita berikan amanah ini. Dan the groundswell, apa yang berlaku di bawah ni, dia semacam PRU 14. Kami yakin waktu itu mungkin kita menang, tetapi rupanya kalah. Kali ini pun mudah-mudahan orang bercakap tentang dua figura, tapi sebenarnya groundswell ni lain. Lain macam lah. Lain macam. Mereka tak share, mereka tak bercakap. Dalam diam. Dalam diam. Dan ini telah berlaku dalam politik negara pada PRU yang ke-14. Betul. Saya mengharapkan mudah-mudahan itu berlaku. Dan word spread ni adalah satu benda yang cukup luar biasa. Masing-masing ada kekuatan parti masing-masing. Tetapi the fence sitter, pengundi atas pagar yang akan menentukan siapa yang mereka akan pilih. Saya setuju. Akhirnya mereka memerlukan seseorang yang boleh pertahankan keadaan-keadaan yang mana mereka merasakan mereka memerlukan seorang karakter yang kuat. Sebab sejarah dunia membuktikan macam Duterte, keras orang. Cakap pun butang baju buka. Tapi disaingi oleh rakyat sebab karakter dia keras. Putin keras. Soekarno keras. Jadi saya bukan katalah saya seorang yang keras. Saya mendengar. Bukan hampuk dewan tak adalah. Tidak. Tapi kalau soal agama, soal ni dia boleh empuk lah. Okey. Okey tu. Alright tu. Okey. Saya dah cukup mengenali. Saya dah jumpa ramai calon. Majoritinya saya jumpa kerana mereka calon. Tapi kali ini saya jumpa kerana memang abang saya. Saya memang cukup kenal sangat dengan karakter beliau. Yang memang fighter. Memang kita tahulah kalau dia nak berjuang, dia berjuang sungguh. Tapi Datuk, okeylah, last word lah. Ataupun last soalan lah. Tadi saya pergi tengok apa nama himpunan anak-anak muda kan. Saya dengar terlampau banyak sangat isu di Gombak ni yang dibangkitkan mereka. So jika Datuk diberi mandat sebagai ahli parlimen di Gombak, apakah benda yang paling penting yang Datuk perlu buat untuk nak bantu menyelesaikan masalah mereka ni di Gombak? Pertama sekali soal infra. Soal jalan yang telah tertangguh belasan tahun daripada AU3 sampai ke Datum Jelatik. The whole stretch of road. Ini telah mengakibatkan penduduk di sekitar itu berada dalam keadaan yang tidak, persekitaran yang ini bukan cara hidup dalam bandar. Daripada kawasan tu ke pusat bandaraya 3 kilometer je. Tetapi mereka berada dalam the zone kehidupan yang amat melecehkan. Fed up. Tak apa bandar lah. Tak apa bandar. Korek tambus, korek tambus, korek tambus. Jadi akhirnya sampai bila benda-benda ni nak selesai? Ini perkara pokok. Ini soal kemudahan. Dan kalau soal kemudahan, daripada kampung-kampung tradisi, bermula daripada Batu 6 sehinggalah ke Batu 12. Soal sampah, saya minta maaf lah kalau saya terpaksa sebut ni sebab ini yang dilabelkan Gombak Darul Sampah. Dakwaan mereka di luar sana. Ini dalam social media. Sampah bertaburan, peniaga-peniaga mengeniaga di Greenwood, Pasar Pagi dan sebagainya, sampah di belakang. Akhirnya memberi kesan kepada peniaga-peniaga. Tak ada orang akan beli kalau di belakangnya sampah dan baunya cukup. Cakap pun boleh muntah lah. Jadi akhirnya kalau perkara-perkara asas
These are the fundamental, benda asas. Kalau benda asas pun tak dapat kita selesaikan, jangan cakap luar daripada itu. Jadi inilah perkara-perkara fundamental, perkara-perkara asas yang mesti direktify dulu, diselesaikan dulu supaya rakyat di Gombak dapat hidup dengan selesa. Di AU3, di AU2, AU1 ni sampai orang masuk bawa kereta, bawa motor masuk dalam lubang. Alah. Saya ingat dulu Lando pernah datang. Kalau laduk sini jenuh dia. Dia pernah datang, pernah buat. Jadi akhirnya saya tengok inilah perkara-perkara pokok dulu. Yes. Sebelum kita bercakap soal-soal yang lain. Soal infra, soal padang-padang permainan untuk anak-anak muda. Ini semua benda yang belum selesai lagi. Jangan cakap lagi nak melahirkan usahawan, bagaimana kita boleh melahirkan pusat-pusat yang boleh membawa usahawan-usahawan berjaya di Gombak. Saya ialah baca juga manifesto mereka. Takkan you menteri besar baru nak fikir. Sepatutnya when you in power, benda tu dah dilaksanakan. Bercakap soal strata title. Takkan menteri besar tak boleh selesaikan. Jadi nak jadi jawatan apa lagi? Dan saya tengok pinggiran Batu Cave 28 blok tak dapat strata title, belasan tahun tunggu. So enough lah. Pada saya ini perkara-perkara yang mesti kita selesaikan, biar rakyat Gombak, penghuni Gombak dapat duduk dalam keadaan yang selesa dulu sebelum kita pergi kepada fasa kedua, fasa ketiga. Dan insya-Allah dalam masa 5 tahun ini, saya nak merayu di hujung ni, mereka telah diberi peluang 3 penggal. 3 penggal ini is equivalent kepada 15 tahun. Betul. Takkan lagi mereka nak minta 5 tahun lagi untuk menyelesaikan benda-benda asas ni. Jadi kepada pengundi Gombak, saya merayu 15 tahun enough. Saya minta 1 peluang saja. Berilah kepada Barisan Nasional dan lihat apa yang boleh saya laksanakan untuk rakyat Gombak. In an event, jika saya na'udzubillah, jika saya gagal, mereka tahu apa yang mereka perlu buat dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi sekiranya berjaya, apa yang mereka taruhkan, amanah itu, mana keselesaan yang mereka dapat. Kadang-kadang bila dah terlalu lama, diorang yang cakap dulu, ni BN dah terlalu lama, mesti ditukar. Yang ni dah 15 tahun, benda asas tak selesai. Mungkin bila beri saya peluang, saya akan jadi, saya pun bukan tua sangat kan, saya masih kuat, bertenaga, energetik. Saya akan pastikan amanah itu dilaksanakan seberapa segera. Dan barulah saya disayangi, akan disukai oleh rakyat, kerana we walk the talk. Jadi itulah yang saya fikir 19 hari bulan ni adalah tarikh penting kalau inginkan perubahan berlaku di Gombak. Sebab itu manifesto saya, pulihkan Gombak. Pulihkan Gombak. Dan kita pulihkan Gombak, inilah masa dia, 19 hari bulan. Kalau tidak, sekali lagi 5 tahun yang akan datang, percayalah kita akan bercakap soal masalah yang sama, yang hanya orang Gombak saja tahu. Yang faham. Yang bagaimana keperitan yang mereka lalui. Ya, okey. Itulah dia Datuk. Datuk ni dia orang silat yang cakap pun bagus. Soalnya orang silat ni dia pandai bersilat dia, tapi dia package. Ya, alhamdulillah. Allah pinjamkan, Allah pinjamkan. Last word untuk mereka, untuk sebenarnya Datuk tadi dah pun sebut, tapi tak apalah, saya bagi peluang sekali lagi Datuk, untuk mereka yang bakal mengundi di Gombak secara khasnya dan juga pengundi di Malaysia secara amnya, nasihat, saranan dan juga apa sajalah untuk mereka di luar sana. Silakan. Ya, pertamanya saya nak mohon kepada seluruh pengundi-pengundi yang berada dalam Parlimen Gombak dan keseluruhan pengundi yang berada dalam negara yang telah pun didaftarkan ataupun yang telah mendaftar. Keluarlah mengundi kerana satu undi itu ialah satu suara anda. Suara anda untuk menentukan masa depan negara ini. Kita tidak boleh bergantung kepada sesuatu parti yang tidak ada pengalaman mengurus dan mentadbir negara ini. Dan amat malang jika apa yang berlaku pada 2018 berulang sekali lagi. Jadi saya mohon, undilah Barisan Nasional. Saya akui Barisan Nasional tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan kita di dunia ini. Sempurnaan milik Allah. Tetapi paling tidak Barisan Nasional ada pengalaman yang luas mengurus dan mentadbir negara ini. Dan percayalah, jika Barisan Nasional diberikan peluang, maka kestabilan dan kemakmuran akan dapat rakyat rasai. Jadi selamat mengundi pada 19 hari bulan ini kepada seluruh pengundi Gombak. Saya mohon untuk memberikan undi kepada saya dan insya-Allah mudah-mudahan Gombak akan dipulihkan insya-Allah. Insya-Allah. Okey Datuk, thank you kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan untuk anda semua juga, jangan lupa besok, tak lama dah besok, lagi tinggal lebih kurang dalam 8-9 jam lagi, anda semua menjadi penentu kepada siapakah yang akan bentuk kerajaan selepas
19 November 2022. Apapun, turun mengundi dan juga buat amanah dengan sebaik-baiknya. Apapun, jumpa lagi dan selamat terus sebagai pengundi yang bertanggungjawab. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi